Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap semua sihat-sihat. Okay. Jadi kita bertemu lagi dalam sesi PDPR Matematik tahun 5 dengan tajuk pengurusan data bahagian yang kelima. Jadi sebelum tu kita baca doa dulu sebelum kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, cikgu harap kamu pun dah bersedia dengan buku catatan. Okey, tajuk pengurusan data untuk bahagian kelima ni satu saja cikgu fokuskan iaitu berkenaan dengan median. Okey, median. Sekejap cikgu kongsikan skrin. Dah ada buat ulang kaji sikit tak tentang median? Okey, dah ada buat ulang kaji Okey, Ada. boleh nampak skrin cikgu? Dah nampak dah skrin? Nampak. Okey baik. Macam cikgu katakan tadi, kita punya tajuk hari ni tentang pengurusan data. Okey, standard kandungan patutnya cikgu ajar semua sekali lah, tapi cikgu masuk satu demi satu lah. Dan kita punya objektif pada hari ini, kita nak mengenal dan menentukan median. Okey, baik. Kita tengok dulu apa maksud median. Okey, median ni, dia adalah satu nilai data lah. Dia mesti nilai lah yang boleh diukur. Yang berada di tengah-tengah. Apabila kita dah susun dia, kita susun semua nombor data yang kita dapat tu secara turutan menaik. Okay, lebih mudah dengan cara kita susun secara menaik. Contohlah dia bagi nombor 1 tu 2 kali, 3 tu ada 3 kali ke, 10 tu ada 5 kali kan? So kita susun nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 10 ikut turutan secara menaik. Cikgu akan tunjukkan, jangan risau. Kemudian, lepas tu kita cari apakah nilai data yang duduk di tengah-tengah tu. Apabila kita dah susun tu, apa nombor yang duduk di tengah-tengah. Okey, baik kita tengok ini. Okey, ini yang paparan yang minggu lepas. Kita tengok ini. Median, the middle number of a sequence. Okay. The median is the middle number when numbers are arranged in order by size. Maksudnya kita susun ikut turutan. Jadi paling mudah adalah kita susun secara nombor menaik. Okay, macam mana yang kata nombor menaik tu? Okay, kamu tengok sini. Okay, nombor yang dibagi kat sini, kat bahagian atas ni, ini mudahlah sebab dia dah susun. Okay. Dia dah susun ikut turutan nombor secara menaik. Kalau dia tak susun, dia bagi nombor tu secara berterabur, kamu kena susun je secara turutan naik. Jadi kamu dah susun nombor ni, 3, 5, 5, 6, 8, 10, 12. Kita tengok apakah nombor yang ada di tengah-tengah. Okay, apa nombor yang ada di tengah-tengah? 6. Nombor 6. Okey, macam mana nak tahu nombor ni duduk di tengah-tengah? Kita, kalau cikgu suka buat bagi secara Potong. berpasangan. Potong pun boleh, berpasangan pun boleh. Sekejap ada orang masuk. Okay, kali selamat datang. Kita tengah belajar tentang median. Okay, kita nak cari nilai data yang berada di tengah-tengah. Okay, baik. Cikgu tunjuk dua cara. Okay, satu cara yang kamu kata tadi, kita potong. Potong maksudnya kita cari pasangan di hujung-hujung. Okay, contoh. Nombor 3 pasang dia dengan nombor 12. Kita potong. Okay, nombor 5 yang kedua ni. Sekejap, padam pula. Kita potong dengan nombor yang di sebelah tepi satu lagi. Nombor 5, kita potong dengan nombor 8. Secara berpasangan. Jadi kamu tengok nombor terakhir tu, yang tak ada pasangan tu, itu adalah nombor yang berada di tengah. Itulah median. Ini senanglah sebab apa? Sebab bilangan data yang diberi adalah dalam bilangan ganjil. Tetapi kalau bilangan data diberi dalam nombor genap, lain pula cara dia macam kita nak cari median. Okey, ini mudah. Okey, cikgu tunjuk satu contoh lagi. Tengok yang ini. Ada dua perbezaan mencari median bagi set data yang diberi. Yang pertama, perhatikan betul-betul. Okey, data yang diberi hak awal ni adalah dalam bilangan ganjil. Kenapa cikgu kata ganjil? Tengok ada data yang dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bilangan data ada 7. Ini faham tak? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ini bilangan Faham. data. Okey, ini bilangan data. Ini bilangan data dalam keadaan ganjil, nombor ganjil. Macam kita tengok yang tadi tu. Okey, yang bawah ni, tengok betul-betul. Bilangan datanya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8. Ini bilangan data genap. Genap dalam bahasa Inggeris panggil apa? Even number. Kalau ganjil? Odd number. Odd. Okey, tak apa. Itu kamu faham lah kan? Kamu yang berkelas DLP tu, basic ni kena tahulah. Nombor genap dalam bahasa Inggeris tu apa, nombor ganjil tu apa. Okey, baik. Kalau bilangan data untuk nombor ganjil, mudahlah kita cari secara pasangan. Okey, macam kita buat tadi. Okey, yang nombor 1 ni pasang dengan yang ujung sini. Nombor 3 yang ini pasang dengan 8. Kemudian nombor 3 yang ini pasang dengan 7. Jadi nombor terakhir ni yang tak ada pasangan, ini adalah median. Ini mudahlah. Kalau set data ganjil, mudah nak cari median. Okey, yang selalu berlaku kesilapan, ramai pelajar tak dapat mencari median adalah apabila set data diberikan dalam bilangan nombor genap. Okey, baik tengok Sekarang kita nak cari macam mana nak cari dalam bilangan nombor genap. Okey, tengok. 1 ni pasang dia dengan 9 hak ujung ni. Okey, 2 dengan 8. 3 dengan 6. Okey, sekarang 4 dengan 5 ni berpasangan. Tak ada nombor di tengah-tengah. Jadi macam mana kita nak buat? Caranya adalah kamu tambah kedua-dua nombor yang terakhir. Apa nombor terakhir yang kedua-dua tadi? Nombor 4 dengan 5 ni, nombor terakhir ni. Okey, tambah kedua-dua nombor ini. Kemudian bahagikan dengan 2. Okey, ingat pesan cikgu Kalau kamu dapat set data bilangannya adalah genap, tambah 2 nombor terakhir yang berada di tengah-tengah, kemudian bahagikan dengan 2. Siapa tak jelas kat sini? Jadi nak buat latihan median ni, lagi salah lagi susah. Okey, ingat bila kamu dah tambah kedua-dua nombor terakhir tadi yang berada di tengah-tengah, bahagikan dengan 2, barulah kamu akan dapat median. Itu untuk bilangan datanya genap. Ganjil tak ada masalah. Ganjil kamu akan jumpa juga nombor yang terakhir di tengah-tengah. Okey, jelas ni tu. Ada perlu cikgu ulang apa-apa? Okey, faham Okey, fikir Aziz dah faham. Okey, baik. Tengok contohnya ini. Ini latihan. Baik, kamu diberi satu, ini carta apa ni? Siapa tahu ni carta apa ni? Kita dah belajar. Carta palang. Okey, ni mengufuk ke? Carta palang. Palang mengufuk ke menjancang? Mengufuk. Mencancang. Ni, dia bila pacak kat atas ni mencancang lah. Okey. Kalau bar dia tu, dia punya bar tu naik ke atas, ini carta palang mencancang. Okey, tak ada masalah itu. Okey, kamu perhatikan pada jadual cikgu bagi ni, ini adalah satu set data untuk murid-murid yang mana dapat markah kuis alam sekitar. Baik. Selalunya, ini this is the problem. Okey. Kamu nak keluarkan data yang diberi dalam bentuk carta dan bentuk jadual, itu masalah bagi kamu. Jadi berhati-hati, cikgu tunjukkan macam mana kita nak keluarkan data dulu. Kita keluarkan data daripada carta ataupun jadual yang kita dapat, kemudian baru kita susun dan akhir sekali kita cari apakah median. Okey, apakah nilai data yang ada di tengah-tengah. Okey, tengok yang pertama. Untuk markah 60, ni markah 60 ni. Okey, perhatikan, markah 60 ni ada berapa orang? 3. Okey, ada 3. Tak apa, tulis dulu kat dalam ni. 3. Markah 62 ada berapa orang? 4. 68. 2. 70 ada? 1. Ada 1. Okey, baik. Kita nak keluarkan data. Data yang kita keluarkan mestilah mengikut bilangan murid itu. Okey? Baik, tengok markah 60 ada berapa orang tadi? Ada 3. Bermaksud 60 markah ini, nilai data 60 ni mesti ada 3 kali. 60, 60, koma. Okey, markah 62 ada berapa orang? 4 orang. Jadi kita tulis 62, 62, 62. Okey, seterusnya markah 60? 8. 68. So kita tulis 68, 60,
8. Akhir sekali markah 70 ada seorang. Orang. Okey, baik. Sekarang markah cikgu susun ni ikut turutan menaik tak? Ya. Okey, jadi tak ada Ya. masalah. Jadi tak ada masalah. Dah susun ikut turutan menaik, tak ada masalah. Sekarang kita nak cari apakah median. Sebelum nak cari median, bilang dulu berapa banyak set data itu. Ada berapa banyak data tu? 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bila 10 set data genap, okey, hati-hati. Maksudnya tak akan tinggal satu nombor yang terakhir. Kita kena tambah 2 nombor yang terakhir dan bahagikan dengan 2. Baik, cikgu tunjukkan. So 60 berpasangan dengan 70. 60 berpasangan dengan 68 di hujung itu. 61 lagi berpasangan dengan 68 lagi di hujung. 62 pasang lagi dengan 62 di tepi sana. Dan kita tinggal 2 nombor yang terakhir iaitu 62 dan 62. Okey, apa kita kena buat selepas ini? 62 tambah 62 buatlah kurungan. Bahagi dengan 2. 2. Okey, 62 tambah 62 berapa? 134. 134. 124. 124 bahagi dengan 2. So kita dapat berapa? 124 bahagi dengan 2. 62. Okey, kita dapat balik 62. 62. Jadi mediannya adalah 62. Median bagi data ini. Okey, yang ini senang. Boleh faham? Okey, cikgu tunjuk markah yang kedua. Okey, ini dalam bentuk jadual. Tadi dalam bentuk carta. Ini dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual tengok kekerapan. Maksudnya berapa kali benda itu berulang ataupun bilangan kalau dia bagi. Okey, tengok nombor pada dadu. Nombor 1 berulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Nombor 2 berulang sebanyak 1 kali. Nombor 3 ada 3 kali. Nombor 4 2 kali. Nombor 5 sekali. Nombor 6 sekali. Sekarang kita kena keluarkan data. Okey, keluarkan data dulu. Okey. So nombor 1 ada 2 kali. Maksud dia 1. Okey, boleh faham? Okey, nombor 2 ada sekali. So kita tulis sekali saja nombor 2. Nombor 3 ada 3 kali. 1, 2, 3. Nombor 4 ada 2 kali. 1, 2. Nombor 5 ada sekali. Nombor 6 ada sekali. Yang kedua, selepas kita dah keluarkan data, tengok, kita dah susun atau tak susun lagi? Dah susun secara menaik ataupun belum? Dah. Okey. Kalau dah settle satu bahagian. Sekarang kita bilang berapa bilangan data yang ada? 10. Okey, 10. Jadi 10 kita kena guna kaedah mencari median nombor genap. So, baik, kita cari berpasangan. 1 dengan 6 di hujung. 1 lagi dengan 5 di hujung. 2 dengan 4 di hujung. 3 dengan 4 di hujung. Jadi kita tinggal 2 nombor di tengah-tengah ini. 3 dan 3. So kita tambah kedua-dua nombor ini. 3 tambah 3 buatkan kurungan. Bahagi dengan 2. 3. Berapa jawapannya? Jawapannya 3. Baik, saya nak tanya kamu lah. Kenapa saya letakkan kurungan ni? Kalau saya tak letak kurungan akan jadi apa? Kena tambah dulu. Kena bahagi dulu. Ya, pandai pun. Okey, itu pentingnya kita letak bracket. Ingat dalam operasi bergabung, bracket tu menjadi keutamaan. Okey, selesaikan yang bracket dulu, yang dalam kurungan. Lepas tu barulah kita tengok operasi bahagi ataupun darab. Akhir sekali tolak ataupun tambah. Kalau kamu tak letak tanda kurungan tu, contohlah saya tulis macam ni, 3 tambah 3 bahagi 2. Kamu kena selesai ini dulu lah. Kalau tak ada bracket. Jadi tak kenalah. Tak mengikut apa yang kita nak cari. Okey. Boleh faham yang tu? Boleh. Jalan. Okey, baik. Cikgu bagi satu lagi contoh. Cikgu bagi contoh nombor yang berterabur. Contoh. Okay, perhatikan. Cikgu bagi 2, 1, 10, 15, 32, 4, 3. Okey, kamu diberi satu set data. Okey. Apa kamu kena buat dulu untuk mencari median? Susun secara menaik. Baik, susun secara menaik. Jadi apa dulu nombor pertama kita nak kena susun? 1. Okey, 1. Lepas susun terus potong. 2. Supaya kita tak keliru. 1, 2 lagi?
3. 3. Kemudian 4. 4. Kemudian 10. 10. 15. Akhirnya 15. 32. 22. Okey, selepas dah susun, kita kira data tu ada berapa? Ada berapa? 7. 7. Maksudnya kita mencari median, kita akan menggunakan kaedah median nombor yang bilangin data yang Ganjil. ganjil. Jadi 1 dengan 32 di hujung, 2 ni pasangan dia dengan 15, 3 dengan 10 dan akhir sekali yang tak ada pasangan adalah 4. Senang ke susah cari median? Senang. Senang sangat. Okey, baik. Itu saja yang kita belajar pada hari ini. Ini latihan yang cikgu akan bagi nanti. Sekejap ada kawan masuk. Okey, baik. Ini latihan. Cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp sebentar lagi. Okey, tengok dia ada bagi satu carta palang. Okey, carta palang menunjukkan wang simpanan bulanan untuk 10 orang murid. Dia dah bagi tahu 10 orang murid. Maksud dia nanti median kita nak cari adalah dengan kaedah median nombor genap, bilangan data genap. Okey, tentukan julat. Tolong cari julat. Kamu dah belajar kan? Menilai paling tinggi tolak nilai paling rendah. Okey, ingat saya tengok waktu itu julat ramai tersilap. Dia tolak bilangan ni. Bilangan ni lebih pada kekerapan. Ini kekerapan. Ini set data kita. Okey, jadi julat ni kita kena tolak nilai maksimum dengan nilai minimum data kita itu. Okey, kalau kat sini dia tunjuk tentang nilai wang, so kamu tolaklah nilai wang. Maksud kat sini, apa nilai tertinggi wang kat sini? 25 RM25 tolaklah dengan RM10. Itu maksud julat. So kamu akan dapat julatnya adalah berapa ringgit? RM15. So mod kat sini apa mod? Mod senang sangat tengok kalau carta palang. Apa mod kat sini? Apa mod bagi carta palang ni? Kan siapa boleh bagi tahu jawapan? Apa mod? Tak dengar. Ada yang bercakap ke? Ada yang bagi jawapan? Boleh type di bahagian chatting? Apakah mod? Apa dia Alia? Tak dengar lah. Cikgu. Hello? RM15. Okey, RM15. Sebab apa RM15 ni Hana ni mod bukan 4. Mod bukan 4. 4 itu adalah kekerapan. Ni yang kita nak betulkan. Ingat mod adalah data yang ada kekerapan paling tinggi. Ya, cikgu jelaskan sekali lagi. Mod adalah data yang ada kekerapan paling tinggi. Jadi kat sini kita tengok RM15 ni adalah mempunyai mod. Okey, adalah mod kerana dia mempunyai kekerapan paling tinggi iaitu sebanyak berapa orang? 4 orang. Maksudnya orang yang ada RM15 ada 4 orang. Paling tinggi daripada nilai-nilai duit yang lain. Ingat bila tulis mod, jangan tulis 15 saja. Tulis RM15. Apakah data itu? Okey, jangan salah jangan salah pergi tulis kekerapan dia pula. Kita cuma tengok apa benda paling kerap berulang. Itulah dia punya mod. Okey, jadi median kamu cari sendirilah macam cikgu tunjuk tadi. Keluarkan data, susun, tengok data itu dalam bilangan genap ataupun ganjil dan tentukan apakah nilai data yang berada di tengah. Okey, yang terakhir ni, nyatakan pecahan murid yang menyimpan RM15 daripada jumlah murid. Jangan keliru. Pecahan murid, bukan pecahan duit. Okey, bilangan murid ada berapa? Dia bagi tahu kan? 10. Yang simpan RM15 berapa orang? 4. 4 orang. Okey. 4 per 10 kamu tahu jawapan dia 4 per 10. Tetapi cikgu nak dalam bentuk termudah. Tolong cari. Boleh? Boleh. Okey, baik. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan cikgu bagi dan hantar untuk cikgu semak. Okey? Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, bye. Sama-sama. Assalamualaikum.
Sama-sama. Bye semua.